Miss punya yang Hmm? 2 NO3 minus. Tapi kalau macam tulis CU dulu, tak apa-apa kan macam dia punya kedudukan tu. Susunan dia. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okay. Kalau macam contoh kamu CU di depan, ini NO3 di tengah lah katakan, boleh je. As long as kamu check kamu punya jawapan tu, kalau benda yang saya tulis sebelah kiri ni, kamu punya jawapan pun di sebelah kiri juga. Okay. So maksudnya betul lah kalau kiri-kiri. Macam ini semua kanan, susunan macam mana pun tak kisah, tapi kalau semua berada di sebelah kanan, okay, tak ada masalah. Okay. Alright, so settle that one. Next, kita tengok sini. Copper ni tak ada masalah sangat. Soalan exam maybe akan keluar yang simple macam ni je lah. Okay, sebab dia tak banyak markah sangat pun. So, first valent atom dulu, don't forget. Okay, CuCu1. And then oxygen. Tapi oxygen tak ada dekat sini. Okay, no oxygen here. Okay, sini pun tak ada oxygen. So, kita assume settle lah. Hydrogen pun tak ada. So, settle. Charge. Okay, charge. Tadi kita dah determine awal-awal. Ini charge positif. Ini charge 0. And then this one charge positive 2. So, not balance. Okay, bila charge tak balance, we have to add electron lah. Okay, so nak tambah elektron dekat sebelah yang lebih. Lebih apa? Lebih positif. Positif. Yes, thank you. Okay, kita tambah elektron dekat sebelah yang lebih positif. Okay, so that's why elektron saya di sebelah sini. Ataupun kalaulah saya tak came out with this, okay, saya tak cakap nak tambah elektron dekat mana, tapi sepatutnya kamu tahu nak tambah elektron dekat mana sebab ini adalah oxidation. Tapi dia complicated sikit lah, you have to think oxidation, hilang elektron. Hilang elektron maksudnya elektron tu berada di produk. So, kita akan tambah di produk sebenarnya. Tapi saya dah mudahkan kamu, ikut voucher je. E elektron tambah dekat yang lebih positif. Itu je. Okay, so tambah negatif 2. Okay, 2 elektron ibarat negatif 2 lah. Sebab elektron tu sendiri charge negatif. Okay. And then dapat 0, 0 so balance. Okay, ngam. Okay, so reduction pula. Nitrogen dulu. Nitrogen 1, 1. So, okay, settle. Cuma oksigen lah. Sini ada 3 oksigen, sini ada 2. So, maksudnya sebelah kanan kurang 1 oksigen. That's why saya tambah 1 H2O over here. So, now the oxygen number dia dah balance. Tapi tiba-tiba sini ada 2 H pula. Okay, cuma 2 H sebelah kanan. Kiri tak ada H langsung initially. So, that's why saya tambah H plus dekat sini lah. Okay, and then dah settle itu, saya kena kira charge. Okay, sebab the next step is charge. Okay, charge ini negatif 1. Ini positif 1 darab 2. So, positif 2. So, dapat positif 1. Ini overall charge 0. Ini 0. So, positif 1 nak jadi 0, kena tambah 1 elektron lah di sebelah kiri. Okay, sesuai lah sebelah kiri sebab reduction is gain elektron. Okay, reduction kita akan dapat elektron. So, sebelah reactant. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada lah kan. Okay, so next kita gabung. Nak gabungkan dua equation tu, please make sure your number of electron sama. So that's why dekat sini saya darab 2 lah. This whole equation darab 2. Okay, lepas tu cancel. And then tengok juga kalau ada benda lain yang sama. Tapi masalahnya tak ada. Elektron je ada. So tak apa, kita tulis balik. Okay, and then after you dapat dah jawapan, you nak check your answer betul ke tak. Kalau boleh dapat dia punya total charge dia kiri kanan sama. So insyaAllah betul lah. Okay. So ini negatif 2 tambah 4 tambah 0 equal to positif 2. Ini 0, ini positif 2, ini 0. So positif 2 total dia. So sama. Okay. So try this one. Betul? Betul. Okay, betul. Then kita move to try this tu. Okay, try this tu ni lah yang ramai yang kalau yang PM tepi dia PM soalan try this tu. Okay, saya tak kisah kalau macam ada student dia PM dia macam tak boleh, dia stuck, dia tak tahu nak buat apa. Saya akan guide satu-satu. Tapi kena tanya saya lah. Kalau kamu tak tanya memang kamu akan lost. Okay, so this is my answer for try this two. Okay, so try this two, student akan problem, saya akan tunjuk teruslah tempat yang problem adalah dekat sini. Dekat reduction punya bahagian, dekat chromium tu. So, kenapa chromium tu problem? Kamu rasa dekat mana careless mistake tu?
So, dekat. Tak ada orang yang buat careless mistake. Chromium ke Miss? Yes, thank you Loretta. Okay, dekat chromium tu sendiri. Ramai yang mungkin dia masa dia duk buat Aucher tu, kan selalu kalau kita buat Aucher ni, A ni adalah atom tapi selalu atom dia sama. Tapi tiba-tiba soalan ni atom dia tak sama. Okay, so ramailah yang macam dia tak pedulikan pun A ni. Tapi it turns out salah. Dia kena tengok. Sebab in this case CR ada 2 sebelah kiri tapi sebelah kanan ada 1 saja awal-awal. So that's why kena tambah 2 dekat situ. Okay. So kalau siapa yang lupa tambah yang tu dari awal, so maksudnya dia akan salah yang lain lah. Okay. So itu sahajalah yang saya rasa yang problem for this part. And then another thing adalah sini. Okay. So sini pula tak ada masalah combine kan. Okay, so ini 2 elektron. Ini mana lagi satu equation. Ini 6 elektron. So 2 lah jadi 6 kan sebab darab 3. Okay, so bila dah darab 3 semua. Okay, 6 elektron potong. Okay, tapi kali ni bukan kita boleh potong elektron je. Kalau kamu tengok saya potong H2O dengan H plus sekali. Okay. So maksudnya dekat sini, if you jumpa ion yang sama ataupun molekul yang sama dekat opposite side, okay, contoh this one ion H plus dengan ion H plus, benda yang sama, opposite side maksudnya satu kanan arrow, satu kiri arrow, so kita boleh tolak benda tu, okay, tolak, ambil besar, tolak kecil, okay, so like this one 14 dengan 12, 14 lebih besar, so 14 akan tolak 12. So tinggallah lagi 2H+. Okay. So 2H+ ni kita akan tulis semula nantilah. Okay. So macam ini H2O dengan H2O ni 7H2O ni lebih besar. So 7 tolak 6. So tinggallah 1H2O. Okay. So yang tinggal tu sentiasa tulis sikit dekat bawah ni. So that masa kita nak tulis final answer nanti kita tak lupa. Kalau kita terlupa lah. Let's say terlupa nak tulis H+2 kat sini. Salah lah. Okay. So kena tengok yang tu betul-betul. Okay, so ada soalan tak pasal potong-potong-potong ni? Tiada Miss. Tiada Miss. Okay, alright. So kalau tak ada, okay lah kan? Okay, so kiranya kalaulah H2O ni, 6H2O ni dekat sebelah kanan, 7H2O pun kanan. So kalau macam tu nak buat apa? Tambah ke Miss? Ya, kalau on the same side, Kasih kita tambah. tambah. Okay, so kamu boleh buat nota sikit. Same side, kita tambah. Okay, kalau opposite side, kita akan tolak. Okay, alright. So, settle. This one, settle lah kan. So, next, kita pergi kepada basic medium. Okay, so saya tengok tadi dah ada 19 orang jawab. Okay, kecuali seorang pergi vaksin dan seorang dah dalam proses nak pindah. So, kira semua dah buat lah. Okay, so kita tengok secara cepat lah. Okay, ion electron method, cara nak balance dia sama macam acidic medium, first step dia. Sampai Aucher, sampai gabung balik. Lepas tu step yang seterusnya tambah OH minus. Okay, so tambah OH minus kiri kanan. Lepas tu OH minus tu kalau terjumpa H plus jadi H2O. Lepas tu nak tambah berapa banyak bergantung kepada jumlah H plus yang ada. Okay, so itu sahaja. Lepas tu settle. Okay, so first ini equation. Ini jawapan akhir dia. Dapat? Ini example kan? Example semua orang dapat. Try this. Dah cuba? Sudah Miss. Okay, so macam mana dapat jawapan? Dapat Miss. Okay, good. Alright. So kalau dapat, okay. So yang lain kita tengok kot lah ada yang stuck tengah jalan ataupun dia cari, dia tak tahu apa yang dia salah. Boleh juga yang macam tu. Okay, boleh je kamu hantar gambar kat saya, Miss, kat mana saya careless. Saya boleh tolong check kan. Okay. Alright, so ini balance ni tak ada masalah. Sampai sini oxidation. Ini acidic medium punya style balance je lah. Acidic je dulu. Okay.
Lepas tu cuma dekat sini pun dia banyak benda nak cancel out jugalah. Okay, for example H plus dengan H plus ni boleh cancel out, H2O dengan H2O pun boleh cancel out. Okay, so kita dapat this answer and then saya salin balik dekat sini. Okay, so sekarang daripada sini kita boleh nampak there are 2 H plus, ada 2 H plus dalam ni. Okay, so tadi kita cakap kita kena tambah OH minus mengikut bilangan H plus. So maksudnya berapa OH minus kita kena tambah? 2. Yes, 2 OH minus. So 2 OH minus tu kena tambah di sebelah kiri dan kanan. Jangan sebelah saja, salah lah pula. Okay, so sekarang apa yang saya buat adalah saya tambah 2 OH minus sebelah kiri, 2 OH minus sebelah kanan. Okay, so okay dah lah. Cuma tadi dia cakap OH minus dengan H plus, they will combine to form H2O. Okay, and how many H2O depend on the number of OH minus tu lah. Okay, kalau 2, 2 lah. Kalau 5, 5 lah. Okay, so dia jadikan 2 H2O. Okay, so kita pun tulis balik lah. Saya tulis balik this equation, tukar this one jadi H2O, 2 H2O. Okay, lepas tu yang belakang ni saya copy balik je, tapi saya sedar satu benda. Okay, ada 2 kali H2O. Satu dekat sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okay, so dalam keadaan macam ni, opposite side, so kita boleh buat apa? Boleh potong. Yes, kita boleh potong dia. Okay, so H2O potong. So yang besar ni tinggal lagi satu. Okay, yang lain kita check juga kalau ada yang sama tapi masalah dia tak ada dah yang sama. So okay. So kita pun tulislah lagi sekali. Okay, H2O sini, ini dah tak ada dah H2O sini. Okay, so barulah settle kerja kita. Lepas tu nak check betul ke tak kena kira charge lah. So 3 darab negatif 2, negatif 6. 2 darab negatif 1, negatif 2. So ini 0. So negative 6 plus negative 2 equal to negative 8. Ini sama juga negative 6. Okay. And then ini 0, ini negative 2. So negative 8, negative 8. So saya rasa jawapan kita memang dah betul lah. Okay. So ada apa-apa persoalan di sini? Tiada, Miss. Okay. Tiada, Miss. Alright, so kalau tak ada, settle lah. Okay, so balance redox ni, dia soalan dia akan berkait lah. Dia tak adalah banyak markah sangat, tapi dia akan berkait dengan soalan yang bawah. That's mean if you cannot balance redox, your answer yang dekat bawah tu akan terpengaruh jugalah. And dia jarang keluar exam. Tapi saya tak berani lah nak cakap. Dia jarang keluar, mungkin dia nak keluar tahun ni. Mungkin juga. Okay, so far dia tak keluar soalan susah-susah lah. So far macam yang saya cakap dekat kamu, dia akan keluar yang style macam ni. Kiranya satu oxidation tu tak perlu nak balance sangat pun. Satu lagi kena balance susah sikit. Dia tak keluar lah yang panjang macam ni. Tapi setelah exam SEM 2 sesi lepas. Okay, kamu dengar cerita kawan-kawan kamu soalan exam SEM 2 PST sesi lepas? Dia orang tak ada cerita. Tiada, Miss. So soalan saya mengakulah, saya anggap soalan tahun lepas tu SEM 2 tu susah lah untuk PST. Okay, Ya, saya tak expect soalan keluar susah macam tu, tapi soalan keluar susah. So kita tak tahulah, tak boleh nak predict apa benda kan. Okay, tapi so far soalan tak keluar yang susah-susah lah untuk balance redox. Okay, alright. So settle dah balance redox, so baru 12.40. So next, saya tak nak lah masuk limiting reactant lagi sebenarnya sebab next week hari Isnin ada tu lah pemantau tu nak datang. Tapi kan datang pun, dia join Google Meet kita je lah. Okay, dia join Google Meet. Lepas tu saya nak discuss limiting reactant punya soalan lah nanti. Okay, so sebab tu saya tak nak discuss limiting reactant lagi. Cuma dekat sini, saya tengok ada yang dah mula tanya dekat saya soalan ni. So saya nak just bagi tahu je lah. Okay, so excess reagent dengan excess reactant, adakah benda yang sama? Sama ke tak? Miss. Sama je. Reagent dan reactant adalah benda yang sama. Kadang-kadang kamu jumpa buku dia pakai reagent. Kadang-kadang reactant. Okay, so benda yang sama lah. So kiranya excess reagent, excess reactant adalah benda yang sama. Okay, so soalan ni dia tanya the mass of
determine the mass of excess reagent left. So maksudnya dia nak apa? Dia nak mass macam mana? Boleh explain? Mass yang tinggal lepas reaction kami. Yes, good. Okay, thank you. Right, betul. Kiranya kan kita belajar ada dua jenis reactant kan. Ada excess, satu lagi limiting. Okay, so kita tahu limiting reactant, saya cakap habis digunakan. So that's mean at the end of the reaction, no more limiting reactant. Limiting reactant dah tak ada. Tapi at the end of the reaction akan ada excess reactant lebih. Okay, so maksudnya kalaulah initial excess reactant tu ada 1 gram, so mungkin after reaction dia tinggal dalam 0.2 gram mungkin. So itu maksud dia. So soalan ni dia nak tanya selepas reaction tu berlaku semua, berapa banyak lebihan excess reagent tu yang tinggal. Berapa banyak yang tinggal. Okay. So dekat sini kiranya kamu kena carilah antara dua ni yang mana limiting reactant. Okay. Once kamu dah jumpa yang mana limiting reactant, yang mana limiting reactant ni? Ada siapa yang dah jawab? Belum? NH3 Okay, so ada yang dah dapat NH3 limiting reactant. Okay, so maksudnya automatically ini excess reactant lah. Okay, so kalau dia excess, so sekarang macam mana kamu nak cari yang lebih? So macam mana nak cari berapa banyak yang lebih? Kita kena compare macam mana? apa tu mass given tu tolak dengan mass yang needed. Yes, okay, good. Ya betul. Kiranya dekat CO2 ni dia akan ada dua jenis mass lah. Dia ada mass given. Given tu maksudnya yang diberi dalam soalan lah, which is ni. Ini 1142 ni adalah mass given. Okay. Lepas tu kamu kena nak cari yang lebih tu, kamu kena tolak dengan mass yang reacted, yang bertindak balas. So yang berapa yang bertindak balas? Kiranya ada 1142 gram of carbon dioxide, tapi berapa yang bertindak balas dengan NH3? So kita kena tolak dengan yang bertindak balas tu baru kita dapat yang lebih. So cara dia adalah kita kena guna limiting reactant sebagai reference. Kan saya cakap limiting reactant ni penting. Once kita jumpa limiting reactant, kita boleh cari produk. Once kita jumpa limiting reactant, kita boleh cari juga berapa banyak excess reactant yang digunakan dalam reaction tu. Okay. So kiranya kita akan compare lah from balance equation. Okay, so kita akan compare tu mol ammonia. Sebab ammonia limiting, so kita kena ambil limiting compare dengan yang excess lah. So 1 mol CO2. So benda ni again saya dapat daripada stoichiometric coefficient of inilah equation tu. Okay, lepas tu kamu kira lah berapa mol NH3 sebenarnya. Okay, mol given dia. Lepas tu kamu cari X. So X ni adalah mol apa? X. So X equal to mol CO2 yang Needed. needed ataupun reacted lah. So boleh. Okay. So yang diperlukan. Okay. Mungkin saya guna reacted, kamu pening juga. So guna needed pun boleh. Okay. So kiranya mol yang kamu dapat sini adalah mol CO2 yang diperlukan untuk reaction tu. Okay. So kiranya nanti dah dapat mol ni, tukar mol ni jadi mass dulu. Okay. So bila dah jadi mass, ambil lah 1142 ni tolak dengan mass yang kamu dapat dekat sini. So kamu dapatlah berapa lebih CO2 yang lebih. So macam tu. Okay. Boleh dapat gambaran sikit? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, good. Alright. So cubalah. Sebab nanti soalan tutorial pun lebih kurang macam tu juga. Okay. So itu sahajalah saya rasa saya nak sampaikan hari ni. Okay, cumanya nanti waktu hari pemantauan which is hari Isnin ni, at the end tu kan saya dah cakap ada pelajar kena tunggu and then orang tu akan tanya soalan. Okay, tapi orang tu cakap dia tak nak ramai-ramai, dia nak 5 orang je. So saya nak cari wakil lah daripada kelas kamu, adakah yang nak stay
sekejap untuk dia tanya soalan, tak lama pun 10 hingga 15 soalan. Dia tak tanya soalan chemistry, dia just tanya macam mana saya mengajar tiap-tiap hari. Saya buat apa video, saya buat apa dalam Google Meet. Apa yang kamu rasa pasal saya mengajar, apa yang kamu rasa pasal saya. So macam tu je lah soalan dia saya rasa. Okay, so ada sesiapa nak volunteer? Saya perlukan mungkin seorang daripada kelas kamu. Saya Miss. Azida, betul? Boleh Miss. Okay, thank you Azida. Okay, so nanti saya remind kamu lagi sekali lah ya. Okay? Okay Miss. Alright, so maksudnya nanti Azida kena tunggu habis saya keluar. Lepas tu orang lain keluar. So Azida kena remain dengan Nazir tu lah. Tapi nothing to worry because dia bukan nak memantau kamu. Dia nak memantau saya. Cuma dia nak pandangan student terhadap saya. Okay? Alright, so itu sahajalah kelas kita. Ada apa-apa last question before kita stop? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Ada, Miss. Okay. So kalau tak ada, so kita stop sini lah. Okay, so thank you semua. Bye-bye.